Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Munyatul Musalli, muka surat 73. Masih di permulaan tajuk kelebihan jamaah. Jadi kita dah baca yang pertama dan yang kedua. Kita sambung pada malam ini yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, memelihara mazhab. Kan orang yang berjiran dengan masjid tidak harus solat, melainkan di dalam masjid secara berjamaah. 77 kat bawah tu hadis la salata li jaril masjidi illa fil masjid. Lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, At-Tabarani, Ad-Dailami, kesemuanya. Jadi hadis ni dhaif, tak boleh jadi hujah dalam hukum. Dari Nabi SAW kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, tiada isnad yang teguh baginya walaupun masyhur di kalangan manusia. Maka ia hadis yang dhaif di sisi ahli ilmu. Dan atas andaian ia sahih, maka maknanya ditanggung atas bahawa tiada solat yang sempurna bagi jiran masjid kecuali di masjid. Kerana hadis yang sahih menunjukkan atas sah solat bersendirian tetapi beserta dosa sekiranya tiada ta'in. Kerana solat di masjid sebelah-sebelah bersama jamaah muslim wajib kerana ada beberapa hadis yang lain. Bukan yang dibicarakan ini, bukan hadis ini, hadis lain. Umpamanya sabda Nabi SAW, man sami'an nida'a falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Sesiapa yang mendengar azan maka dia tidak mendatanginya, tak pergi masjid, maka tiada solat baginya kecuali kerana keuzuran. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan isnadnya menepati syarat Muslim. Dari fatwa Abdul Aziz Ibn Baz. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, ini mazhab yang kata wajib solat fardu berjamaah
bagi mereka adalah wajib dengan dalil-dalil yang tersendiri. Baik, jadi kita dah ada 3. Nah, kita ada 3 berkaitan dengan hukum solat berjamaah. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Kita ambil secara besarnya, majoritinya. Mazhab Syafi'i dia punya pendapat hukum solat berjamaah fardu kifayah. Dia fardu, tapi alal kifai. Fardu kifayah artinya bila sebahagian buat, sebahagian lain tak berdosa. Syafi'i. Pendapat yang kedua, sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Mazhab Hanafi secara besarnya, mazhab Hanafi. Dan yang ketiga, wajib. Solat jamaah itu adalah fardu ain, wajib. Kalau solat sendiri sah tapi berdosa. Hanbali secara besarnya. Muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi 3 pendapat ni kita melihat pendapat mazhab kita Asy-Syafi'i lebih mu'tadil. Dia lebih sesuai. Tuan-tuan. Lebih. Kalau Hanafi dia kata sunat muakkad nampak terlalu ringan. Sunat muakkad nampak terlalu ringan, tuan-tuan. Syafi'i fardu kifayah, makna bila sebahagian buat, sebahagian lain tu jadi sunat balik. Dalam satu qaryah dia kena ada satu solat jamaah, masjid jami'. Bila yang ni buat, anak qaryah lain sudah tidak wajib, tidak fardu, maka sunat bagi mereka. Tuan-tuan, semat yang dirahmati, nampak okey. Yang tu dia muqtadir, dia sempurna, dia fleksibel. Orang Bali panggil. Mazhab yang kata wajib, dia terlalu keras. Tuan-tuan, terlalu keras. Sebab yang wajib ni solat tu sendiri tu memang fardu, memang wajib. Satu lagi solat Jumaat, yang ni memang wajib berjamaah. Tapi kalau masuk solat jamaah juga wajib, dia terlalu berat. Bukan semua orang boleh buat. Sedangkan Nabi kata yassiru wala tu'assiru, permudahkan jangan susahkan. Solat tarawih, Nabi solat tarawih bulan Ramadan, dia datang masjid solat tarawih berjamaah, dia jadi imam. Sahabat ikut dia pada belakang malam pertama. Ramai. Tuan-tuan. Malam kedua Nabi pergi masjid lagi solat tarawih berjamaah, lebih ramai sahabat yang ikut di belakang. Malam ketiga Nabi pergi lagi solat berjamaah, lagi ramai ikut di belakang. Malam keempat Nabi tak pergi ya. Malam keempat Nabi tak pergi solat tarawih, solat di rumah. Esok sahabat tanya dia, kenapa tak datang semalam, ramai tunggu. Nabi kata, aku takut jadi wajib. Nabi sentiasa nak meringankan kita. Tuan-tuan, semat yang dirahmati, kalau solat itu wajib, solat Jumaat wajib berjamaah, solat fardu pun wajib berjamaah lagi, memang beratlah. Nah, tak semua orang boleh buat. Nak ambil sunat muakkad pun dia nampak ringan sangat. Takut bila kita buat sunat muakkad, pakat tak pergi masjid pula. Maka mazhab Syafi'i dia nampak mazhab yang mu'tadil, yang sederhana, yang kita boleh buat. Maknanya kalau kita terlalu sebab orang lain dah buat, kita tu tak wajib dah. Tuan-tuan, tapi kalau kita tak sibuk, pergilah masjid. La haula wala quwwata illa billah al-alil azim. Dah ambil mazhab Syafi'i, dah orang lain buat, aku tak payah. Apa payah tu? Han pergilah juga sebab han tak ada kerja kan, tidak ada uzur apa-apa, pergi ya solat jamaah. Sebab dia lebih afdal. Sebab itulah yang di salatul jamaah tafdulu min salatil fazi bi 27 darjah. Itu lebih afdal daripada solat seorang diri dengan kelebihan 27 darjah, 27 pahala. Maka hadis inilah ulama-ulama yang kata sunat berpandukan hadis ni.
Makna dia tidak wajib. Cuma Nabi sebut lebih baik. Solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat sendiri. Maknanya solat sendiri pun tak apa. Cuma tak dapat 27 je lah. Ada faham? Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka kita pegang mazhab kita. Maknanya kalau kita memang uzur syar'i tak boleh pergi, tak apalah. Nah, tuan-tuan, jadi sunat dah atas kita sebab orang dah buat dah. Tapi kalau tak ada orang buat, memang kita kena pergi buat. Tapi kalau kita tidak ada keuzuran syar'i, maka pergilah solat berjamaah sebab dia merupakan satu syiar. Syiar agama, tuan-tuan, solat jamaah. Kita pergi mana-mana negara, hak kita tak pernah pergi, tiba-tiba kita tengok ada masjid dan ada solat jamaah, maka kita kenal di sini ada orang Islam. Tu nama dia syiar. Syiar ni tanda. Di mana-mana dengar azan bangun pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sini ada orang Islam. Sebab ada solat jamaah. Sebab tu solat jamaah kena buat sebagai syiar, sebagai tanda wujudnya orang Islam di tempat itu. Nah, kita di Malaysia tak apalah. Han duduk tak mana pun dengar azan. Cuma han tak pergi masjid je. Tu cikgu. Azan pula dekat-dekat sini, masjid depan tu, masjid depan tu, masjid. Cuba pergi ke China kali. Pergi negara lain. Payahlah kita nak dengar azan tu. Kalau kita dengar azan, makna di Islam, itulah nama dia. Solat jamaah itu tanda adanya orang Islam di tempat tersebut. Kena buat sebagai syiar. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, selesai tentang hukum. Selesai, kita masuk yang keempat. Setengah ulama membandingkan solat berjamaah itu seperti air yang banyak. Air banyak artinya air yang lebih 2 kullah. Nah, kalau kita mengaji bab air mutlak, air ni kalau dia melebihi 2 kullah, al-ma'u iza balau, air bila dia mencapai 2 kullah, la yunajjisuhu syai', maka dia tidak akan dinajiskan oleh apa-apa pun. 2 kullah, apa dia, cicak berak masuk dalam, kalau tak berubah warna, tak berubah rasa, nah, tak berubah bau, dia tidak akan menghilangkan mutlaknya air itu. Banyaklah. Kalau air satu baldi, cicak berak peluk masuk, walaupun tak mengubah bau, walaupun tidak mengubah warna, walaupun tidak mengubah rasa, tak boleh. Sebab air tak sampai 2 kullah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, bila air mencapai 2 kullah tu dikira banyak. Maka solat jamaah ni, dia kata, ulama sebut macam air banyak, macam air 2 kullah. Dia sama kok mana ni? Tiada menajiskannya dengan kehadiran najis padanya, melainkan bila berubah rasa, warna atau baunya. Demikian juga syaitan menjadi kuat atas diri orang yang solat bersendirian dan tiada kuat atas orang solat berjamaah. Kalau kita solat seorang, syaitan mudah nak kacau, tuan-tuan. Syaitan tu kira tak cicak, tak cicak. Nah, kita solat seorang ni air satu baldi, syaitan tak cicak, peluk masuk, najis. Mula syaitan mudah untuk mengganggu kita, jadi najis kita ni. Tapi bila kita ramai tu kira 2 ke atas. Jamaah sekurang-kurang 2. Lagi ramai lagi bagus, lagi ramai lagi bagus, lagi ramai lagi bagus. Solat jamaah ni. Nah, solat 2 orang lebih baik daripada seorang. 3 lebih baik daripada 2. Begitulah. Hak paling ramai itulah paling afdal. Masjid A ada 2 saf. Saf dia ada 2 saf, kita kira dalam 200 orang. Satu saf 100, macam Masjid Bukhari. Masjid sana juga sama besar, satu lagi dia ada 3 saf, 300 orang. Masjid hak 3 saf tu lebih afdal daripada hak 2 saf. Dia lagi banyak, lagi ramai, lagi afdal. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka bila kita banyak, maka kita seperti air mutlak yang lebih daripada 2 kullah, yang mana kalau cicak jatuh, dia tidak boleh tarik cicak jatuh,
dia tidak boleh menajiskan air. Begitulah syaitan, tak boleh nak kacau hak ramai solat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sebab tu Nabi sebut ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihi salah wa fi riwayah fiha al jamaah illa istahwaza alaihimus syaitan. Nah, tidak ada 3 orang dalam satu qaryah ataupun dalam satu kampung yang 3 ni tidak mendirikan solat berjamaah, tidak mendirikan solat berjamaah, melainkan mereka bertohkan oleh kita solat seorang ni banyak gangguan, tuan-tuan, banyak gangguan. Daripada mula takbir lagi, lepas saja baca doa iftitah tu dia jalan. Solat seorang memang dia merayau. Bila kita berjamaah, dia lain. Dia lain sebab syaitan tak sempat nak kacau juga ramai-ramai ni. Walaupun dia ramai, dia tak boleh. Bila banyak tak boleh. Nabi sebut. Ni hadis, tuan-tuan. Bukan hadis. Hadis. Bila kita solat berjamaah, syaitan tak boleh kacau. Benar-benar gaib. Syaitan kacau tak kacau. Tahu. Kita tak nampak syaitan. Kita tak tahu. Maka benar-benar gaib. Cerita dia hanya boleh kita percaya kalau datang daripada Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain daripada itu, kita tak boleh terima. Benar-benar gaib, tak boleh reka-reka. Maka Nabi cerita, syaitan kita bukan nampak. Nabi cerita, kalau kita solat seorang, mudah dia kacau, mudah dia kalahkan kita. Tapi kalau kita solat ramai, nah, seperti Nabi kita, seperti seekor serigala. Kalau ada seekor kambing, serigala ni mudah nak makan kambing, nak seekor ni. Tapi kalau ada banyak ekor kambing, susah bagi dia. Banyak. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, bukan kata kambing, budak-budak budak-budak sekolah rendah boleh bunuh buaya. Hebat. Besar-besar ni mereka ramai. Sabah nah, masuk berita kemarin, Sabah, budak-budak mandi sungai, buaya pergi tangkap dah kaki salah seorang kawan. Mereka ni pergi katok buaya dengan apa dia, dayung perahu, mapuh lah. Dapat anugerah berani. Budak-budak dah ramai kan, buaya pun kalah. Setan lagi lah kalau kita ramai. Nah, sebab itu elokkan solat seorang diri, sebab mudah diganggu. Khusyuk tu makin tak ada. Kalau kita berjamaah, dia susah nak kacau. Khusyuk tu lebih hebat, lebih banyak. Nah, sebab hukum tu lain cerita. Hak kata wajib ke, sunat ke, fardu kifayah, hak tu cerita selesai dah. Hak ni cerita kelebihan. Nah, kelebihan solat berjamaah. Yang pertama dia sebut syaitan payah nak masuk, payah nak kacau. Sebab itu kalau kita tidak ada PKP ni, tidak ada PKPB, kita kena rapatkan saf. Nabi sebut wasuddal faraj, rapatkan ruang-ruang kosong. Kerana syaitan akan mencelah. Nah, bila kita renggang, syaitan akan mencelah. Bila kita rapat, dia tak boleh. Tapi lah oleh kerana ada kekangan SOP, maka kita sabar secara 1 meter. Tapi mudah-mudahan kita masih lagi boleh khusyuk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cubalah sebaik mungkin. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu kelebihan. Ni kita cerita mengenai kelebihan salat jamaah. 1, 2, 3 hukum, 4 ni kelebihan. Yang kelima, orang yang solat bersendirian tiada disuratkan apa-apa, melainkan yang hadir hatinya sahaja. Tetapi orang yang berjamaah disuratkan baginya solat yang sempurna, walaupun pada bahagian yang tiada hadir hatinya. Itu kelebihan. Kita solat seorang, Allahu Akbar,
sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, akan diberi pahala mengikut sekadar mana kita khusyuk. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tidak ada manusia boleh khusyuk daripada takbir sampai salam. Cikgu solat 4 rakaat sampai 4 rakaat khusyuk. 4 kali. Oh, wali boleh pergi jumpa mengadak. 4 rakaat daripada takbir sampai salam khusyuk. Allahu Rabbi, hebat ya aku. Tak ada orang, tuan-tuan. Tak ada orang boleh buat gitu. Kalau macam tu, contoh kalau kita kata solat 4 rakaat, kita mampu khusyuk. Hak 2 lagi tu kacau bilau. Maka kita dapat pahala sekadar 2 rakaat tu. Hak 2 lagi tu kosong. Pahala. Bukan sah tak sah, hak tu cerita lain. Ni pahala. Tapi kalau kita datang solat jamaah, sama juga. Kita boleh pergi sampai 2 rakaat saja. 2 lagi tak boleh pergi juga. Duk ingat capati juga. Tak apa, dikira sempurna 4. Walaupun 2 ni tak khusyuk, dikira sempurna. Sebab apa? Solat jamaah. Tu kelebihan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, dikira diberi semua pahala penuh, walaupun sebahagiannya dia tidak khusyuk, tapi diberi pahala penuh khusyuk semua. Sebab apa? Solat jamaah. Solat seorang diri diberi pahala sekadar yang kita khusyuk, yang tak khusyuk tu tak dapat. Jadi beza. Mana? Jadi cubalah solat jamaah. Tak boleh pergi masjid contoh. Tak apa, cuba di rumah dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan siapa-siapa lah. Jangan kita solat seorang diri. Macam tu. Sebab kelebihan solat jamaah banyak. Kita petang-petang pukul 5 petang, kadang tu tak sempat lah nak solat jamaah di masjid pun. Di pejabat pun kelang-kelang kabut nak balik pukul 5 panjkat nak kerja pejabat ni. Nah, 4:45 asar nak solat, takut lewat pula. Jadi tunggu di panjkat tu, tu balik. Bila balik rumah nak pergi masjid orang habis dah. Nah, di pejabat bekat balik belakang juga. Maka baliklah rumah. Sebelum sampai rumah, telefon bini dulu. Hello, telefon bini. Buat apa? Tanya dia solat ke belum? Janji bini kita tu boleh solat lah cikgu. Ni tanya solat ke belum, dia salah faham ni. Tak ada kerja lain hang dia tanya. Bini kita tu boleh solat. Nah, kita pejabat kita dengan rumah kita tak jauh. Paling lama pun setengah jam. Telefon dia, ni jangan solat lagi asar. Tunggu abang balik dulu, kita solat berjamaah. Dia tunggu lah. Tapi kalau perjalanan kita sampai 1 jam, 1 jam setengah, tak boleh lah. Biar dia solat dulu. Solat di awal waktu itu lebih afdal. Biar dia solat, kita sampai di rumah, kita ajak dia solat dengan kita sekali lagi. Solat boleh diulang, tak ada hal. Tadi dia solat seorang, lah dia bantu kita solat berjamaah. Jadi kita jadi imam, maka kita dapat pahala jamaah. Dia bantu kita. Kalau isteri tak nak, dia tu solat dah. Ni tengok Korea ni, Korea juga. Korea tak Korea, ambil wuduk solat belakang aku. Cepat. Tak nak solat dah. Nikah baru. Oh, okey. Nikah baru solat terus. Nah, dia tu itu kaedah dia. Solat berjamaah. Kalau awal suruh dia tunggu. Kalau sampai lewat, biar dia solat dulu. Kita balik nanti, suruh dia ikut, kita mula. Tak ada hal. Isteri kena ikut lah, tuan-tuan. Bila suami suruh, isteri wajib ikut. Selama mana suruhan suami tidak bercanggah dengan syariat, wajib ikut. Kalau dia tak ikut, hukum dia nusyuz, durhaka. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Itu yang keempat. Yang kelima, kelebihan solat jamaah, kita diberi pahala penuh walaupun ada tempat kita tak khusyuk. Berbeza dengan solat sendiri yang tak khusyuk, tidak diberi pahala. Yang keenam, solat berjamaah itu adalah
yang disuruh kita berpegang kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 103. Maksudnya, berpeganglah pada tali Allah Subhanahu wa taala sekaliannya dan janganlah bercerai-berai. Tali Allah tu apa dia? Syekh kita kata, orang yang lalai daripada solat berjamaah. Sesiapa yang lalai daripada solat berjamaah, kira dia tidak berpegang dengan tali Allah. Tali Allah, dia kata solat berjamaah. Syekh kita kata. Kalau ikut tafsir mufassirin yang muktabar, tali Allah tu agama Allah. Tuan-tuan, agama secara umum. Nah, tetapi Syekh kita dia lebih masuk terperinci, dia lebih fokus yang kata agama tu solat lah. As-salatu imaduddin. Solat merupakan tiang agama. Jadi bagi dia hablullah, tali Allah dalam ayat ini ialah solat berjamaah bagi dia. Nah, tak apa, boleh kita terima. Tuan-tuan timidam simat yang dirahmati sekalian, dikira sangat besar kelupaannya terhadap kepentingan agama. Sesiapa yang lalai daripada jaga solat berjamaah, dikira besar, sangat besar kelupaannya terhadap kepentingan agama, dan sangat sedikit kesungguhannya mengenai kerja-kerja yang berkaitan dengan akhirat. Mana kita boleh ukur siapa-siapa jaga solat jamaah ni? Ini jenis jaga agama. Jenis jaga agama. Sebab bukan senang nak solat jamaah. Siapa-siapa yang meremehkan solat jamaah, dia dikira orang yang meremehkan tentang kerja-kerja akhirat. Nah, macam tu. Baik, orang yang menuntut dunia sanggup menanggung kepenatan dan kepayahan, mengerjakan yang berat sampai berjaga malam dan berpanas sepanjang hari. Apabila mendapat sedikit ganjaran yang dicari, sesuku atau sebesar ibu jari, sikit ya, tuan-tuan. Jadi Pak Gad berapa banyak gaji, tak tidur malam, tidur buang kerja. Pak Gad ni yang panggil jaga tak boleh tidur. Tak tidur, kena syih malam, jaga pagi tu. Gaji berapa ringgit gaji? 15 juta. Sikit gaji. Dengan kerja tu tak padat lah, tuan-tuan. Tapi sanggup tak tidur, tak apa. Nak dapat ganjaran, dia kata sedikit sesuku atau sebesar ibu jari. Murah lah. 1,200 nak buat apa, tuan-tuan? Sikit. Nah, nak banding hak 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 tu boleh tahan. Ni sampai mata pun tak boleh nak pejam. Hak kerja motong daripada pagi sampai subuh pun tak solat. Pagi motong pukul 4 pagi, habis pukul 10 pagi. Subuh sekerak RM1.5 kupang sekilo. Allah, musangking lagi mahal sekilo apa? 80, 100. Baik-baik tanam musangking, motong berat. Tak banyak anak pun dapat, tapi sanggup bangun 4 pagi tak tidur, tak apa, pergi motong. Bos sini panggil pelita kabait di sini. Dulu lah dia pakai touchlight lah. Hak bendang, cara bendang duk li panas li. Kena musim panas macam ni. Sikit-sikit minum air, sikit-sikit minum air, dah go hitam. Ada orang buat bendang putih macam cikgu. Hitam metalik. Allah. Nah, tuan-tuan timidam simat yang dirahmati, hak ikut lori, pikul gas 15 kilo, 16 kilo, gaji RM4, sanggup. Solat jamaah macam tu ke? Tak. Kejap lah solat jamaah. Start motor, Allahu Akbar, 5 minit, Assalamualaikum, balik. Dengan pikul gas mana teruk? Dengan buat benar? Dengan motong? Teruk motong. Teruk buat benar. Teruk pikul gas.
Tapi kenapa dia buat payah solat jamaah? Tu dia cerita nak bagi kita nampak. Kenapa hak akhirat benar-benar mudah macam ni, kamu jadi susah. Tapi hak dunia hak susah, tapi sikit pun kamu sanggup. Fikir ni ya. Kamu nak dunia ke akhirat sebenarnya. Macam tu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan segala kesusahan itu dipandang remeh sambil mengira pencapaian habuan dunia yang fana. Dunia fana, dunia kehancur, tidak akan kekal, sehingga tidak menyedari Tuhannya yang amat besar. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis. Nah, itu nombor 6. Nombor 7, sesiapa yang tidak mengambil berat kerja-kerja berjamaah ini, pada Allah dia digolongkan sebagai munafik. Kecuali nyata ada keuzuran yang mengharuskan meninggalkan berjamaah kerana kepentingan agama atau keduniaan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, munafik ni siapa? Munafik ialah golongan yang menzahirkan Islam. Islam tu dia tunjuk tapi sebenarnya hati dia kafir. Itulah munafik yang mula-mula muncul di Madinah setelah Nabi hijrah, yang diketuai oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nah, itu ketua munafik Madinah. Dia berpura-pura Islam, tapi sebenarnya dia kafir. Berpura-pura tu dia takut Nabi perang dengan dia. Sebab siapa tak masuk Islam, Nabi kan perang waktu itu. Maka dia takut, dia pura-pura Islam saja. Dan geng-geng dia lah. Hak ni yang Allah sebut, innal munafiqina fiddarki al-asfali minan nar. Orang-orang munafik ni yang menyatakan Islam, yang menzahirkan Islam, tapi sebenarnya dia kafir. Dia ini neraka paling bawah. Neraka paling bawah. Hak kafir biasa duduk kat atas. Kafir munafik ni duduk bawah. Abu Lahab duduk kat atas. Faham tak? Sebab dia terang-terang kafir. Terang-terang kafir. Hak ni kafir tapi menipu kata Islam. Nah, maka tipu itu menyebabkan dia kena duduk neraka paling bawah. Tapi kita bukan munafik tu. Kita menyerupai orang munafik, nama dia. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab orang munafik dia memang tak nak pergi solat jamaah. Dia malah Nabi sebut, aku bercita-cita nak pergi bakar rumah orang yang tak pergi solat jamaah. Tu kata ulama munafik. Munafik ni solat jamaah dia tak pergi, di rumah pun tak solat. Tu Nabi nak pergi bakar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, cuma dia tak buat saja. Itu sifat munafik. Dia memang tak nak pergi untuk solat berjamaah ni. Nah, baik. Jadi kita bukan munafik tu, kita menyerupai munafik. Macam Nabi sebut, ayatul munafikin salasun. Tanda munafik ada 3. Ada 3 tanda munafik. Ada hadis kata ada 4. Iza hadasa kazaba. Bila dia bercerita, dia bercakap, dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, tidak menepati janji. Wa iza tumina khana. Apabila dia diamanahkan, dia khianat. Dia tidak pegang amanah, dia khianat. Ini hadis kata 3. Jadi kita ni takkan tak pernah bohong lah. Pernah bohong lah. Tak pernah menyalahi janji ke? Tak pernah khianat ke? Tak ada orang boleh jaga sampai setulin itu 100%. Nah, maka siapa-siapa ada salah satu daripada 3, ataupun 2 daripada 3, ataupun 3/3, maka dia ada tanda orang munafik. Tapi dia itu bukan munafik. Dia cuma ada tanda orang munafik. Sebab kalau munafik, tempat dia neraka paling bawah. Bukan orang munafik, sebab dia antara sifat bohong, janji tipu, amanah khianat, solat jemaah tak pergi. Bermakna kalau
kita munafik. Nah, macam Nabi sebut, siapa yang ada kemampuan untuk pergi Mekah buat haji, tapi dia tak pergi. Dia mampu pergi, duit dah ada, tabung haji dah panggil, dia tolak pula dah. Tak nak pergi lagi. Lepas tu mati. Famata, maka dia mati. Mata Yahudian atau Nasranian, maka dia mati seperti Yahudi dan Nasara. Tapi dia bukan Yahudi, dia bukan Nasara, tapi dia mati tu seperti Yahudi dan Nasara. Makna kita kena solat, kena mandikan dia, kena kapankan dia, kena solatkan dia, dan kita kena kebumikan dia di perkuburan orang Islam. Tak boleh kita kata, Nabi kata Yahudi Nasara, tak boleh, lempak je. Mana boleh? Takut salah faham. Bukan Yahudi Nasara. Dia seperti, sebab apa? Sebab orang Yahudi dan Nasara suka lawan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sama lah bila Nabi Muhammad suruh pergi haji, bagi yang mampu, tiba-tiba dia dah mampu, tak nak pergi. Perangai dia sama dengan Yahudi, sama dengan Nasara. Lawan. Tak lawan lagi. Panggil dah pergi, tabung haji telefon dah ni. Tuan, tahun ini ditahniah, tuan dapat pergi Mekah. Tak apa, bagi orang lain dulu, aku tak nak pergi lagi. Jeng. Ni tak dapat lagi, tak apa lah. Kalau dia mati pun dia minta dah, tapi tak dapat pergi, tak sampai turn mati awal, tak apa. Ni dapat dah, tolak. Cari nahah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, jadi ingat gitu. Jadi siapa yang tak pergi solat jamaah langsung, kita duk pergi juga tu tak apa lah. Ada masa pergi, ada masa tak boleh tu tak apa. Yang ni tak pergi langsung jemaah, maka perangai dia macam munafik, macam tu. Baik, yang ke-8, bagi pendapat yang mengatakan wajib berjamaah memadai dengan mengajak satu orang solat bersama di rumahnya. Mana kalau masjid buat dah, kita tak boleh pergi, solat jamaah di rumah, sekurang-kurang ada seorang bersama dengan kita sudah memadai, supaya terlepas daripada dosa. Sebab kalau nak pegang hak kata wajib walaupun di rumah, solat jamaah di rumah. Demikian juga bagi pendapat yang mengatakan makruh solat seorang diri, dia perlu mengajak satu orang solat di rumahnya untuk mendapat pahala berjamaah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kadang-kala kita ada keuzuran, tak boleh pergi. Contohnya, kita mak kita ni sakit, jaga mak lah. Mak nak pergi tandas, kita kena tolak pergi tandas, kena angkat dia pergi tandas. Kita tak boleh tinggal mak ni. Hak yang ni bukan kata solat jemaah biasa. Solat Jumaat pun tak wajib pergi. Kalau tak ada orang lain nak tolong dia jaga mak dia, maka pun dia tak wajib dikira uzur syar'i. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, jaga mak dia ajalah. Baik, bila dia jaga mak, contoh dia buat giliran, hari ni abang jaga, esok adik nombor 2, lusa adik nombor 3, buat contoh, duk jaga mak. Tiba-tiba kena hari dia jaga mak tu, dia nak pergi solat jamaah tak boleh lah. Sebab dia kena jaga mak, tak boleh singgah mak ni. Mulut duk popek, tak boleh singgah. Neduk, turut. Dia arah apa ikut je. Maka dia tak boleh pergi solat berjamaah. Nak solat dengan mak tu, Fatihah pun tak ingat. Tuan-tuan, kita panggil siapa-siapa, anak nakam ke siapa-siapa, mai bantu saya, kita solat jamaah di rumah. Nak cerita kalau boleh macam tu lah. Jangan solat seorang diri kecuali tak ada. Tak ada, kita nak panggil pun tak ada. Hak ada bini pun 15 hari haid. Jeng. Tak boleh juga. Tak apa. Dah usaha tak boleh, tak apa, solat seorang pun sah dah. Tapi afdal, kok mana cerita, cubalah solat berjamaah walaupun dengan anak kita hak sekolah rendah. Tak ada. Baik, yang ke-9, berjamaah itu terhasil apabila ada seorang imam dan makmum, walaupun dengan anak, isteri, gundik
atau pembantu rumahnya. Pembantu rumah Jin. Pembantu rumah kalau ada bini kita tak apalah. Jangan tak ada bini. Kalau bini kita tak ada, kita pun kira tak ada. Kalau bini kita out station, kita ada pembantu rumah perempuan, kita pun out. Jangan tidur kat rumah. Bahaya, ngigau. Pilah tidur rumah tu imam ke, rumah tu bila, rumah member ke, pergi hotel ke homestay terpulang. Janji jangan duduk di rumah tu. Bahaya sebab bini tak ada di rumah. Gitu. Jenis tongkat ali pula lagi bahaya. Baik tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Lebih banyak ahli jamaah, lebih banyak afdal dan lebih banyak pahalanya, kerana pahala diberi mengikut bilangan dengannya. Baik, selesai nombor 9. Kita percepatlah, kita perhabis dulu lah. Yang ke-10, pahala solat bertambah apabila ianya suci dan tidak cacat. Istimewanya apabila imam itu orang yang soleh, ahli kebajikan, sesuatu keadaan. Jadi bila solat jamaah tu pilih-pilih. Jadi tu imam ambil yang paling baik lah dalam kalangan kita. Kita pun kenal. Kita kenal kita siapa. Kita kenal member kita ni macam mana. Tengok dia ni pagi-pagi solat duha tak berhenti dia ni. Nah, solat duha tiap-tiap hari dia dapat. Quran pun rajin baca, zikir pun banyak sangat, banyak zikir. Ini orang baik ni. Walaupun dia tidak ustaz, walaupun dia bukan imam masjid, suruh dia lah jadi imam. Nak bandingkan kita ni rokok 3 kotak. Baik, tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kena bagi orang soleh jadi imam, baru dia hebat solat jemaah tu. Sebab tu saya sebut dah sebelum daripada ini, kalau contoh kita solat berjamaah tapi imam tu biasa-biasa, tiba-tiba datang satu kumpulan, hak jadi imam tu tok guru, kita ulang mula. Bukan kita tak sah dengan tadi, tapi imam tadi tu biasa saja. Tapi hak jemaah hak nombor 2 ni, tok guru lilit 15 terbang ni. Ulang mula solat dengan dia, nak ambil berkat solat dengan tuan guru. Nah, dia kelebihan dia lebih besar imam tu. Nah, itu. Baik, 11. Beberapa hadis ada menyebut bahawa setiap langkah seseorang hamba berjalan untuk berjamaah mendapat pahala yang amat besar, iaitu disuratkan kepadanya 10 kebajikan dan dihapuskan 10 kejahatan. Setiap langkah kita pergi masjid, dia menghapuskan dosa dan juga dia mengangkat darjat. Ini semua kita tahu dah, hadis-hadis kelebihan. Saya nak cepat 12. Orang yang menanti untuk solat, menanti untuk solat selepas menunaikan sesuatu solat adalah dikira sebagai mendatangkan dirinya kepada Allah. Umpama ia solat maghrib, kita solat maghrib tadi kan, kemudian duduk menanti solat isyak. Orang yang menanti bagi solat itu pada Allah dikira bersolat. Itu kelebihan. Kita datang solat maghrib, habis solat maghrib kita pun duduk terus atas jadah, baca Quran, zikir, sementara tunggu solat, masuk solat isyak. Nah, mungkin 40 minit dikira kita solat, diberi pahala solat. Itu kelebihan menunggu solat. Bila ada kuliah lagi hebat. Tadi kita solat maghrib, habis solat maghrib kita sekarang menunggu untuk solat isyak. Dalam masa kita menunggu untuk solat isyak, kita dengar kuliah, maka lebih besar pahala yang kita dapat. 2 dalam 1. Kalau malam tak ada kuliah, kita dapat pahala solat sahaja. Malam ada kuliah, kita dapat pahala solat sebab kita duduk tunggu nak sampai ke isyak. Sekali satu lagi kita dapat pahala majlis ilmu. 2 dalam 1. Hak balik maghrib tadi rugi tak? Rugi ya? Mai dah masjid, habis solat maghrib, alik but, cabut pergi mana? Bang tu ya,
Isyak datang mula, rugi. Rugi, dia tak tahu kelebihan duduk tunggu solat itu, diberi pahala solat berapa lama tu. Nah, kalau kita solat berapa puluh rakaat, 20 kalau kita solat macam tarawih. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu kehebatan menunggu solat seluruhnya di masjid. Yang ke-13, yang terakhir, orang yang duduk pada tempat solat, malaikat sentiasa meminta ampun dan berdoa baginya sehingga ia berhadas atau berkata dengan kata-kata yang tiada kaitan dengan kebajikan. Baik, kalau kita dengar kuliah ni tak apa. Masa PKP di 5 orang ni buat apa? Tak hanya mereka. Tu Imam, tu Bila, AJK 3. Mereka ni buat apa? Buat kuliah. Tu Imam bagi kuliah rasanya lah. Nah, kan sembang saja. Jeng. Mereka lepas maghrib nak tunggu isyak tu, buat apa? Kuliah ustaz tak boleh main. Kalau tu Imam bagi kuliah juga, tazkirah sampai isyak, okey lah. Kalau tak lagi, saja. Saja tak apa lagi, tunggu. Tak apa lagi. Takut sembang. Agak-agak buat apa? Sembang lah, duk apa lagi? Sembang ni tak boleh pantang jumpa. Sembang. Nah, tuan-tuan. Tapi boleh nak sembang. Dia kata sembang hak tidak ada kebajikan tak boleh lah. Sembang benar ada kebajikan. Tu Iman dengan AJK Masjid lagi banyak benda nak sembang. Nah, musim-musim Covid dia bincang, dia kata di Korea kita ni ada miskin. Depa ni musim Covid ni sampai tak ada makanan ni. Jadi kita nak buat macam mana ni? Kita nak bantu depa. Sembang hak tu tak apa. Tu dikira kebajikan. Tu dapat pahala. Nah, tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati, masjid-masjid di kampung-kampung. Di kampung-kampung ni budak-budak internet dia tidak kuat ataupun tidak ada internet. Saya duk buat Google Meet itu untuk kelas. Bukan semua boleh masuk. Ada yang dia masuk, dia keluar. Bukan dia keluar, terputus. Keluar dari dia. Lepas tu dia WhatsApp balik, minta maaf ustaz, tak boleh masuk. Line slow. Jadi masjid, hari ni masjid boleh main peranan untuk bantu budak-budak ni. Kok bandar-bandar ni tak kisah internet kita kuat. Masjid boleh buka masjid untuk budak-budak ni. Datang masjid, belajar BDR tu di masjid menggunakan internet masjid. Boleh. AJK duk bincang hak tu dapat pahala. Tu tidak dikira lalai, dikira kebajikan. Dia bincang apa lagi? Ni di kampung kita ada 5 orang janda ni. Mulalah. Boleh lagi 5 orang janda ni. Jadi macam mana? Mereka ni yalah janda kemudian tak ada kerja pula. Jadi kita nak bantu macam mana? Dia anak ni anak 3, yang ni anak 4, yang ni anak 2. Jadi kita nak bantu macam mana? Tu Imam kata kita ambil seorang satu. Tu Imam jarang. Kan sini sebab lain. Melawak. Mana dia bincang macam mana nak bantu? Kita bantu berah ke, kita bantu pakaian ke, kita bagi tablet ke, kita bagi handphone ke, tak apa untuk dia guna. Semua perbincangan ini dikira berkebajikan, tak apa. Nah, jangan sembang benda tidak ada kebajikan, maka dia rugi. Duduk rumah Allah dah sambil-sambil tunggu isyak, duduk sembang benda-benda yang tidak ada kaitan dengan kebajikan agama, maka dia rugi, tak dapat pahala. Nah, gitu. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nombor 14 last sekali. Dan antara pekerjaan yang dicita-citakan untuk mendapat pahala kerana besar fadilatnya ialah duduk pada saf awal, penuhkan saf dan merapatkannya. Jadi hak ni pun saya ada tuan-tuan. Jadi yang ke-15 kita akan masuk solat Jumaat. Hak 15 tu solat Jumaat. Kita akan masuk minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta maaf sekali lagi lah saya tak boleh jawab soalan malam ni sebab dah lewat pukul 9.
InsyaAllah kita akan cuba selepas daripada inilah. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.